Kita sambung lagi ya. Apabila kita telah berniat ihram tadi, 13 pantang larang dalam ihram itu perlu kita jaga. Kita jangan melakukan apa-apa yang disebut dalam 13 perkara itu. Dalam 13 perkara pantang larang ihram ini, dia terbahagi kepada dua. Satunya dia dalam tarafuh, satunya dalam bahagian itlaf. Yang kita perlu ambil perhatian ialah dalam yang itlaf ni. Kalau yang dalam tarafuh ni, dia seperti menutup kepala bagi lelaki, memakai pakaian bersarung bagi lelaki. Kita tak boleh menutup muka bagi wanita, memakai sarung tangan. Kan? Memakai sarung tangan ni lelaki dan wanita lah. Kemudian kita memakai bau-bauan, meminyakkan kepala. Maknanya semua-semua tu mukadimah jima' dan melaksanakan akad nikah. Yang itu tidak boleh. Ya, maknanya bagi perempuan tu tak boleh menutup muka lah. Bagi lelaki dia tidak boleh menutup kepala. Itu yang beza di antara lelaki dan wanita. Dan lelaki pula dia memang tak boleh memakai pakaian berjahit. Dalam tidak boleh memakai pakaian berjahit ini, bagi mereka-mereka yang kadang ialah kita tak biasa kan, sekali-sekala, kadang beberapa tahun baru dapat pergi umrah barulah nak pakai ihram. Bagi orang lelaki, perempuan pakaian dia mudah. Tapi lelaki ni bila dia mula pakai ihram, dia mulalah rasa tak selesa, dan macam-macam rasa lah. Yelah pakai tuala, kan, kain yang macam tuala tu mana nak selesanya. Tapi panduan yang saya boleh beri, biasanya orang lelaki ni dekat rumah dia suka pakai kain pelekat. Lagi lusuh kain pelekat tu, lagi lama lagi lah dia rasa seronok pakai, dah selesa. Jadi sekiranya kita rasa kain ihram itu mengganggu keselesaan kita, maka sebelum kita bertolak pergi umrah itu, buka jahitan kain pelekat tu. Bila kita dah buka, maknanya dia tidak bercantum. Bila tidak bercantum, maknanya kita tidak akan memakai dia secara bersarung. Jadi bila kita tidak memakainya secara bersarung, maka sebelum memakai kain ihram itu, pakailah kain pelekat tadi tu. Kita pakai dulu, kemudian baru pakai kain ihram, barulah kita mengenakan tali pinggang. Itu mungkin satu, orang kata, cadangan yang membuatkan kita lebih selesa. Sekiranya baik, ambillah sebagai orang kata, sebagai ilmu yang boleh kita gunakan supaya selesa orang-orang lelaki dalam mengenakan pakaian ihram ni. Sebab suami saya, biasa saya memang belikan kain yang jenis kain pelekat tu 2 meter, dan dia akan membalut kain tu dulu baru dia memakai ihram. Jadi selesa. Dia sangat selesa. Bila pergerakan tu dia tak adalah rasa macam bila kita pakai tuala kan, tajam-tajam, cucuk-cucuk peha lah, macam-macam lah rasanya kan. Bagi lelaki dia tahulah. Sebab bukan ada apa pun dalam tu kan, suara kecil pun tak ada. Jadi pakailah kain pelekat tu terlebih dahulu. Itu panduan yang saya boleh bagilah. Yang saya bacakan tadi tu, larangan-larangan ihram yang baru saya katakan tadi tu, itu dalam bentuk tarafuh. Dalam bahagian tarafuh ni, dia sekiranya kita orang kata kita melanggar dia dalam keadaan sengaja, kita berdosa dan dikenakan dam. Kalau kita tidak sengaja, tiada dosa dan tiada dam. Tapi berbeza dengan pantang larang di bahagian itlaf ini. Kalau kita melakukan dengan sengaja, kita berdosa dan dikenakan dam. Tetapi sekiranya kita melakukan tidak sengaja, dia tetap dikenakan dam. Tidak berdosa, tapi tetap dikenakan dam. Apa yang dikatakan al-itlaf ni? Contohnya seperti kita memotong kuku. Memotong kuku ni bukan dengan ketip saja ya. Sebab ada di antara kita ni tabiat dia suka gigit kuku. Bila dalam ihram kan, ialah dah tabiat kan, ada gigit dia tam satu, ibu jari kan, tam satu lagi jari telunjuknya, lepas tu tam lagi satu. Maknanya kalau berturut-turut 3 tu, daripada satu ni kalau dia gigit tadi, dah 1 cupak beras damnya, 2 cupak beras.
3 dan lebih, dia dah termasuk tu dalam dam, dia dah kena dah tu dam, orang kata dam tertib. Bukan dam tertib, dam takyir dan takdir. Dam takyir dan takdir dia ada pilihan. Mula-mula bila dia menggigit 3 dalam masa yang sama, 3 dan lebih, maknanya dia kena menyembelih seekor kambing. Maknanya dia kena beli kambing lah kat tanah haram tu. Beli kambing dan sembelih sedekahkan pada orang miskin lah. Kemudian kalau dia tak mampu, dia boleh berpindah memberi makan 6 orang miskin. Dan seorang miskin tu kena 2 cupak beras. Maknanya 12 cupak dia kena. Dan boleh juga dinilaikan dengan harga mata wang, rial. Lepas tu sedekah lah dalam nilai yang macam tu. Tapi kalau tak mampu juga, dia boleh pilih lagi dengan berpuasa 3 hari. Kemudian itu di antara dam-dam yang dia perlulah, iaitu dam takyir dan takdir, ada pilihan. Dan begitu juga kalau rambut, yang melibatkan rambut. Tadi melibatkan kuku kan, ini melibatkan rambut. Rambut ni, kalaulah dia gugur, kadang orang keliru kat sini, dia kata ustaz tu kata tak kena dam, buat tak sengaja. Dia macam ni, sekiranya kita baring kat tilam kita tu, kalau kita tengok kat dekat bantal penuh rambut, yang itu rambut tu rambut mati. Kalau rambut hidup, dia duduk kat kepala kita. Kalau dia cicir sendiri tanpa kita buat apa-apa, yang tu tak kena dam. Itu maksudnya dia cicir sendiri tapi berbeza. Walaupun dalam pantang larang ihram tu tak sebut pun tidak boleh sikat rambut. Sebenarnya sikat rambut tu boleh, tapi dengan sikat rambut tu menyebabkan rambut tu gugur, maknanya dengan perbuatan sikat tadi tu rambut kita gugur, walaupun kita tak sengaja sebab nak sikat kan, sikat sebab nak kemaskan diri kita, maknanya yang itu kena dam. Biasa sikat ni bukan setakat kadang segenggam rambut perempuan turun kan, digugur kan. Jadi hati-hatilah. Itu yang orang kata jangan sikat. Maksudnya bukanlah dalam senarai pantang larang ihram tu tak boleh sikat, tapi disebabkan perbuatan sikat tu. Itu walaupun kita tak sengaja, kita hanya nak bersikat, orang kata nak kemaskan diri, tapi kena dam. Jadi elakkanlah daripada kita mengerjakan sesuatu dengan perbuatan menyempu, perbuatan menggaru, perbuatan menyikat menyebabkan rambut tadi gugur, yang tu kena dam. Kita tak berdosa tapi kena dam. Itu melibatkan tadi kuku, melibatkan rambut, kemudian melibatkan pokok ni. Pokok-pokok di tanah haram jangan nak cabut-cabut. Yang tu kalau sengaja berdosa, kena dam. Tapi kalau tak sengaja, tiba-tiba tertarik tangan kan, suka nampak apa nak pegang, nampak apa nak petik. Tu kena hati-hati, sebab itu di bahagian larangan-larang ihram yang berbentuk itlaf. Dan lagi satu, membunuh binatang buruan. Belalang binatang buruan tu. Janganlah pergi kejar, nampak banyak orang kejar, pijak-pijak. Tu kena dam. Burung merpati banyak, burung merpati ada beratus-ratus, kadang 1000 ekor. Nampak orang kata dia pergi kejar ni burung merpati tu. Banyak yang berlaku tu. Bila dia kejar burung merpati tu, kelang kabut lagi, terselit kat celah aircon hotel. Mati burung dekat situ. Tu kena nilaian tu, makna kena dam. Kejar tadi dah sebab perbuatan sengaja kejar, dah lah berdosa dan kena dam. Hati-hatilah kat situ. Itu 4 perkara. 4 perkara tu yang kita kena betul-betul jaga pada rambut, kuku, pokok-pokok dan binatang. Itu dalam bab itlaf tu, sengaja tak sengaja kena dam. Kalau sengaja berdosa lah, tak sengaja tidak berdosa. Berlainan dengan bab tarafuh tadi. Kalau tiba-tiba pergi kedai nampak minyak wangi kan, Pak Arab suka sapu-sapu kan. Kita dalam ihram ni dia sapu je. Yang kita pula suka nak minta sapu lagi sekali. Kita terlupa kita dah cepat basuh. Yang tu tak kena dam kalau kita cepat-cepat basuh. Tiba-tiba sejuk, ambil lah baju orang lelaki lah kan. Pakai baju tebal. Dia dalam ihram ni. Tapi kita bagi tahu tak boleh ni lah, dia buka segera. Yang tu tak kena dam. Tapi tak nak lah, dia kata sejuk ni. Dia sengaja nak terus pakai. Yang tu kena dam. Maknanya buat tarafuh ni dia ada budi bicaranya. Kalau sengaja kita bagi tahu segera dia buka, tak kena dam. Tapi berbeza dengan bab-bab itlaf dia. Yang ni kena ambil perhatian sebab penting ni. Nanti di masa-masa siri-siri yang akan datang kita sambung lagi. Kalau ada apa-apa yang berkaitan, kita akan jelaskan lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam.